Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah minggu ini bersama saya Zaim Zamani. Umat Islam seluruh dunia ketika ini pastinya sedang rancak membuat persediaan Ramadan. Namun malangnya, bulan suci yang amat dinanti-nantikan adalah Ramadan duka buat Gaza. Tiada lagi bazar yang menjual kurma dan manisan, jauh sekali kelipan lampu dan cahaya di setiap lorong. Harapan untuk melihat gejatan senjata ketika Ramadan nampaknya makin kelam kerana tiada lagi sebarang rundingan dicapai masuk 5 bulan perang. Israel dan Hamas saling menyalahkan satu sama lain atas kegagalan rundingan gencatan senjata menjelang Ramadan. Dalam rundingan sebelum ini, Israel enggan untuk berundur dari Gaza walaupun pembebasan tahanan Israel ditawar sebagai balasan. Sepanjang tempoh rundingan sehinggalah saat ini, Hamas tetap bertegas untuk mempertahankan Palestin. فإن أولويتنا القصوى والأولى لإنجاز تبادل للأسرى هي الالتزام التام بوقف العدوان على شعبنا بشكل كامل، وما يترتب عليه من انسحاب للعدو وإغاثة لشعبنا وعودة نازحيه وإعادة الإعمار. وهذه القضايا الأساسية والإنسانية لا تنازل عنها. Perdana Menteri Israel yang terkenal dengan sifat kejamnya tetap berkeras untuk tidak berundur dari Gaza dan menabur janji palsu kepada rakyatnya untuk membebaskan tebusan dengan cara tersendiri. Netanyahu bagaimanapun dianggap gagal dan rakyat negara Arab itu mahu dia berundur. Itu di Gaza. Bagaimana pula dengan penduduk di Baitul Maqdis yang mahu beribadah di Masjid Al-Aqsa? Video ini adalah situasi yang berlaku pada Jumaat lepas di mana rakyat Palestin ditolak dan dihalang daripada memasuki tapak ketiga suci umat Islam. Ia sudah cukup menggambarkan bagaimana suasana ketika Ramadan nanti dan rancangan sekata itu sudah pun diutarakan oleh Menteri Pertahanan Israel Ben Itamar Gvir. Kebuluran di Gaza satu realiti yang amat pahit untuk ditelan. Israel sememangnya kosong nilai kemanusiaan walaupun kononnya sebelum ini berlagak suci untuk mempertahankan orang awam dan hanya mahu memburu Hamas. Sedangkan pada hakikatnya Gaza habis dijarah dan sengaja membiarkan rakyat Gaza kebuluran dengan menyekat akses bantuan atas pelbagai alasan. Amaran pelbagai badan dunia tentang risiko kebuluran benar-benar terjadi sehingga meragut 25 nyawa termasuk bayi di utara Gaza. Itu angka yang dilaporkan dan tidak mustahil jumlah itu mungkin lebih tinggi. Mendekati kaum ibu di Gaza City, mereka lebih sayu memikirkan nasib anak mereka yang kekurangan makanan dan susu formula. كثير يعني قلبي بتقطع على لما الاقيه بعيط وبده يرضع وهذا بعرفش اعمل اي حاجه منه. Belum dikira lagi kesan trauma dan terputusnya akses kepada pendidikan dan kesihatan. عندي طفلة مولودة ولدتها في الحرب أثناء الحرب وبعلم إنه الحرب إحنا كانت عندنا ظروف التغذية والمعيشية والنفسية والمادية كلها كتير صعبة، فأنا بنتي كتير متعبانة فترة بعد الولادة في الرضاعة، ما بتشبع وما فيش تغذية لا للأم ولا للطفل ولا في حليب، ونتوفر الحليب وغالي ويعني صعب الواحد يجيبه. Sementara itu, menurut ahli farmasi, sekitar 70% rakyat Gaza mencari susu formula dan bijirin bayi untuk meneruskan hidup. Namun bekalan itu tidak sampai ke Gaza City sekaligus menyebabkan malnutrisi dalam kalangan bayi dan wanita hamil. Alhamdulillah bertemu kembali. Rancangan Amerika Syarikat untuk membina pelabuhan sementara di Gaza sebagaimana diumumkan Presidennya Joe Biden baru-baru ini menimbulkan polemik dan spekulasi. Mengapa secara tiba-tiba dan bukannya dibuat 4 atau 5 bulan lalu? Apatah lagi idea berkenaan dilontarkan sekutu kuat Israel yang menyokong perjuangan negara haram itu
untuk melenyapkan Hamas. Adakah ia hanya modal tunggangan politik Joe Biden bagi meraih sokongan menjelang pilihan raya Presiden Amerika Syarikat November depan? Kenyataan Biden sejak akhir-akhir ini yang bersifat amaran kepada Israel menggambarkan pendirian berbelah bahagi Presiden Amerika Syarikat yang ketika ini menerima tekanan politik berhubung krisis kemanusiaan di Gaza. Berucap pada Majlis Ucapan Tahunan Negara Kesatuan di Washington Khamis lepas, pemimpin berusia 81 tahun itu mengumumkan bantuan kemanusiaan ke Gaza akan disalurkan menerusi jalan laut dan pembinaan pelabuhan sementara itu akan mengambil masa 60 hari. The leadership of Israel, I say this: humanitarian assistance cannot be a secondary consideration or a bargaining chip. Protecting and saving innocent lives has to be a priority. As we look to the future, the only real solution to the situation is a two-state solution over time. Bagaimanapun, ketika Amerika Syarikat rancak menggugurkan bantuan kepada Gaza, Washington dalam masa sama enggan menghentikan bantuan ketenteraan bernilai berbilion dolar kepada Israel. Sedangkan itu adalah cara untuk menekan Zionis agar pencerobohan ke Gaza dihentikan. Apa motif di sebaliknya? Wakil khas di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, Michael Fakhri menganggap rancangan itu hanyalah wayang politik Biden untuk tontonan rakyat Amerika Syarikat. I think we have to think domestically. I think this is for a domestic audience. I think what gives me hope is the growing movement and organization and mobilization of people all over the world, but especially in the United States. Pembinaan pelabuhan sementara itu juga tidak akan menyelesaikan bencana kebuluran di Gaza kerana solusi paling tepat ketika ini adalah akses tanpa sekatan di jalan darat. Melihat kepada kezaliman Israel, Fakhri dengan lantangnya berkata bahawa Zionis sengaja melancarkan kempen kebuluran di wilayah terkepung itu. Israel bukan sahaja menghalang bantuan kemanusiaan, malah menafikan hak nelayan Gaza untuk turun ke laut sekaligus memusnahkan 75% sektor perikanan. Baik, sekian Global Hijrah edisi 10 Mac, lagi kupasan mendalam genosid di Gaza dan isu antarabangsa lain minggu depan. Saya Zaim Zamani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.